Assalamualaikum, salam sejahtera anak Bah dan Ili Farini ya, Puan Siti. Terima kasih meluangkan masa bersama saya, bersama kami hari Sabtu malam ni ya, very precious. Dan untuk kita kembali bersama di IG Live ya, platform Insta Live. So basically ini adalah insyaAllah sesi IG Live yang terakhir sebelum bulan puasa. Okay, and then kita akan gunakan sesi ini untuk bincangkan mengenai puasa dan kesuburan. Okay, sebab nanti bulan puasa minggu depan, hari Sabtu malam minggu depan kita dah start sembahyang tarawih, insyaAllah. Okay, dan masa bulan puasa I think mungkin jadual kita semua lain dan mungkin tak sesuai nak buat IG Live malam-malam ni ya. So kita akan berehat sebentar sampailah first week of raya. Kita akan rayasakan ya, siapa yang balik kampung insyaAllah, siapa yang balik rumah mak mertua ya, ramai yang berebut sebab dah lama tak balik kampung, sesiapa punya giliran. So okay, leave it to you. And then maybe kita tak bersua until second week of raya, baru kita start balik IG Live kita insyaAllah. Okay, sementara tu gunakan masa yang ada ni, kita nak insyaAllah kita akan tanya kepada pasangan TTC akan cadangan-cadangan bagaimana nak improvekan, macam mana nak improvise, macam mana nak enrichkan lagi perkongsian kita, bagaimana kita nak memperbagaikan lagi supaya kesedaran mengenai kesuburan dan juga rawatan fertility ni akan dipertingkatkan lagi. So nanti kita akan buatlah secara offline dan hopefully semua couple boleh bagi feedback. Okay, so seperti biasa apa yang saya akan buat, kita akan bincang pasal puasa dan juga kesuburan. Okay, kita akan cerita-cerita the first half an hour, and then the second half an hour kita akan jawab soalan-soalan yang puan dan tuan tujukan. So boleh start dah hantar soalan dan kita insyaAllah admin akan go through dan akan bagi saya soalan-soalan. Soalan minggu lepas saya tak jawab lagi, minta maaf sebab padat sikit minggu ni. But insyaAllah saya akan mengambil masa untuk meluangkan masa untuk jawab soalan-soalan secara offline. Okay, dan insyaAllah kita ada sesi soalan cepu emas ya, dan kita akan bagi siapa yang jawab paling awal dan paling tepat ya, ataupun jawapan yang betul, yang first, kita akan bagi bioselenium ya. Dan kita akan postkan. Ini adalah tajaan Biosun ya, company yang mengeluarkan bioselenium. Okay, so itu kita punya structure minggu ni. Okay, so seperti yang kita selalu buat every month, alhamdulillah, every year kita ada puasa. Seperti yang kita tahu, puasa ni ada banyak kebaikan kepada kesihatan kita secara keseluruhan. Okay, termasuklah kepada kita yang TTC. Okay, ramai yang mengambil masa berpuasa ni adalah salah satu waktu untuk kita reboot, untuk kita reflect balik, untuk kita take time to understand what's going on. Sometimes ya, sebab life ni terlampau cepat sangat berlalu. Kita rasa baru je tahun lepas, baru je beli baju raya, tengok ni dah bulan puasa. Baju raya pun tak habis pakai, ada yang beli banyak juga tak habis pakai sebab raya tahun lepas tak meriah. InsyaAllah meriah tahun ini. So banyak perkara yang kita kena reflect, apa yang kita dah achieve, apa yang kita harapkan untuk seterusnya. Okay, so puasa ni sebab jadual tu berbeza ya, kita banyak masa untuk menginsafi diri kita muhasabah diri kita ya, dengan perbanyakkan banyak amal ibadat, especially sembahyang tahajud, sembahyang hajat ya, bulan yang dirahmati Allah insyaAllah. Okay, dan kita juga gunakan masa ni untuk reboot kita punya kesihatan, seperti kita kurangkan makanan yang macam jajan ya, sebab kita hanya makan sahur dan makan buka, elakkan makan murih. Okay, cuma kita boleh pilih lagi makanan apa yang kita boleh makan, diet apa yang kita boleh gunakan untuk memberi kesihatan yang lebih ketika bulan puasa. Okay, so ramai yang mengambil kesempatan ini untuk berdiet ataupun mengurangkan berat badan. Okay, provided kita tak overdo masa
kita buka puasa. So kalau kita buka puasa tu, kalau kita pergi bazar Ramadan, just berhati-hati sebab kadang-kadang kita tak terfikir pun nak beli, tak nampak pun sekali ternampak ya, dan kita akan beli lebih, dan masa itulah banyak makanan yang tidak sihat, dan masa itu instead of kita kurangkan berat badan kita, bertambah berat badan kita ya. Dan lepas tu raya pula, so lagi hebat kita punya sambutan. So kita gunakan waktu ni untuk lebih tumpukan kepada ibadah serta dapatkan makanan yang lebih sihat untuk bersahur dan juga berbuka. Kalau pergi pasar Ramadan bukannya tak boleh, cuma berhati-hati dari segi apa yang kita nak beli, okey. Kalau boleh kita masak kalau ada kesempatan ya, ataupun kita sediakan sendiri makanan yang lebih sihat. Okey. So ramai yang rasa masa bulan Ramadan ni kita boleh diet dan kita boleh turunkan berat badan, okey, namun tak dapat nak dielakkan kalau berat badan kita bertambah sebab kita pergi makan makanan yang berlebihan seketika buka. Okey. Seperti yang kita tahu, berpuasa memberikan masa untuk organ kita, terutamanya usus, untuk reboot, untuk memperbaiki proses pencernaan, okey. Dan juga ini akan meningkatkan kesihatan serta gaya hidup yang lebih sihat, especially bagi mereka yang mempunyai masalah kesihatan seperti kencing manis, darah tinggi, dan dia akan bantu dari segi pengawalan penyakit-penyakit tersebut. Okey. So selain pada tu, bagaimana pula puasa dengan kesuburan? Okey. So basically kita tahu ya, kesuburan tu bagi mereka dari segi kajian-kajian yang ada, untuk kaum lelaki ya, mereka yang berpuasa didapati bilangan sperma tu bertambah, okey, bertambah baik. Ada kajian menunjukkan efek berpuasa, ataupun ada yang diorang panggil intermittent fasting ya, di mana diorang buat kajian, dia tunjuk bilangan sperma ada improvement, serum hormon testosteron dan hormon lelaki yang lain pun improve, okey. Namun ianya hanya memberi kesan kepada mereka yang mempunyai oligospermia, di mana bilangan tu kurang ya. Tapi bagi mereka yang azoospermia, maksudnya tak ada sperm dalam air mani, ianya tidak memberi apa-apa impact. Okey. So dari segi kesuburan lelaki, bilangan sperma improve bagi mereka yang berpuasa, dan begitu juga dengan hormon testosteron ya, hormon LH, hormon FSH juga improve ya, dari segi dia orang punya level. Okay. Bagi wanita yang mempunyai PCOS, definitely puasa ni adalah satu ikhtiar yang baik, kerana ia membantu dari segi insulin sensitivity. Sebab kita tahu wanita yang PCOS dia adalah pre-diabetic ya, di mana kalau kita tahu jangka impact jangka masa yang panjang bagi mereka yang PCOS, ada risiko untuk mendapat kencing manis setinggi 50% ya, maksudnya masa usia lewat 40-an, awal 50-an, dia ada risiko untuk dapat kencing manis. Sebab dia dapati wanita yang PCOS, dia punya insulin dia tak sensitif, enzim dia tak tak berkesan ya, enzim insulin dia tak berkesan seperti yang kita harapkan. Okey. Jadi bila berpuasa kita dapati ianya insulin sensitivity tu improve ya, maka paras gula lebih baik. So puasa memang bagus untuk wanita yang PCOS sebab kita boleh jaga pemakanan kita, kita boleh kurangkan berat badan kita, dan insya-Allah akan improve kita punya kawalan ke arah PCOS. Sebab kita tahu PCOS ni kita tak boleh nak ubati completely, tapi kita boleh kontrol. So mereka yang berpuasa, mereka yang PCOS yang berpuasa didapati kitaran haid tu insya-Allah lebih baik, especially bila kita dah turun berat badan. Okey. Begitu juga dengan dari segi ketahanan stres ya, ramai yang dapati ada kajian-kajian yang menunjukkan ya, coping mechanism ataupun stress level masa bulan puasa bagi pasangan yang TTC, bagi mereka yang berpuasa, mereka dapat handle stres lebih baik ketika berpuasa berbanding yang dengan couple yang tidak berpuasa contohnya dalam kajiannya. So ini antara faktor-faktor yang utama, sebab masa ini, masa bulan puasa, ramai yang kita lebih beribadah insya-Allah, dan kita punya aktiviti limited lebih kepada amalan-amalan ibadah tertentu ya. So di sinilah kita dapat mengurangkan stres, memberikan kekuatan bukan sahaja dari segi fizikal
termasuklah juga emosi dan juga spiritual. Okay, alright. So itu yang kita dapati dari segi puasa dan kesihatan secara menyeluruh, dan juga kesuburan bagi lelaki dan wanita, especially yang mereka yang PCOS. Okay, bagaimana pula dengan puasa dan juga dari segi rawatan kesuburan tersebut. Okay, ramai yang tanya, doktor, bulan puasa ni klinik Sofia tutup ke? Tak, kami masih buka, tapi mungkin dari segi rawatan yang kita buat mungkin terhad. Okay, mungkin kita a bit relax sedikit ya, compared to bukan bulan puasa. Okay, sebab apa? Sebab kita tahu ya, bulan puasa ni kita masih boleh melakukan ultrasound scan, kita boleh masih membuat certain rawatan ya, seperti ambil Clomid ataupun Letrozole, sebab ia hanya melibatkan ubat makan, dan kita boleh adjust ubat makan tu bila nak kita makan. Okay, dari segi ujian ataupun cek saringan kesuburan kita masih boleh lakukan. Okay, cuma untuk kaum lelaki kita akan buat appointment selepas raya atau selepas masa bulan raya lah ya, selepas Ramadan, di mana kita akan review keputusan sperm dia selepas bulan puasa. Sebab seperti yang kita tahu, kalau kita bagi sampel sperm masa bulan puasa nanti dia kena bayar, dia batal puasa dia, dan itu basically bercanggah ya, dari segi hukum, yang itu tidak boleh dilakukan. Sebab kalau kita boleh pilih, kita boleh buat ujian sperma selepas raya. There is no rush kena buat ya, masa bulan puasa juga. So kita hanya check lebih kepada wanita, boleh ambil darah ya, contohnya darah AMH, darah hormon yang lain, itu tak membatalkan puasa. Dan maybe kita akan plan dari segi rawatan seterusnya. Okey, bagaimana pula rawatan fertility? So rawatan fertility ni ada banyak jenis, seperti yang kita tahu, ambil Clomid, ambil sama ada IUI ataupun IVF. Okey, bagi mereka yang ambil Clomid ataupun Letrozole, mereka masih boleh lakukan rawatan ini. Dan of course cuma ambil ubat tu masa sahur ataupun masa berbuka. Ramai yang kita galakkan ambil masa pagi. Okey, sebab masa sahur tu basically kita lebih ingat. Kadang buka tu kita tak ingat sebab dah makan banyak dah, lupa nak makan ubat. Okay, so itu yang, tapi setiap couple berbeza, asalkan dia makan ubat Clomid ataupun Letrozole sama ada sahur ataupun buka ataupun more, might be too late juga. Okay, so itu masih boleh diteruskan, dan kita masih boleh buat transvaginal ultrasound scan. Okay, walaupun ada perbezaan pendapat, tapi kita basically ramai yang kita buat ya, sebab kita nak tengok follicle tu lebih jelas dengan transvaginal scan. Okay, dan kita boleh ikuti kalaulah ianya dah besar, dah matang ya, saiz dia dah optimum, dan kita boleh bagi injection, dan suntikan tu tidak batalkan puasa. Suntikan kita bagi kat kulit ya, dekat perut kulit, so dia tak batalkan puasa, so kita masih boleh teruskan. Okay, so bagaimana pula dengan rawatan lain seperti IUI, seperti IVF? Okay, untuk mereka yang buat IUI, dari segi isteri tak ada isu, dia boleh buat rawatan IUI prosedur tu boleh buat. Cuma untuk husband dia, untuk suami, untuk bagi sperma, so itu akan batal kan puasa. Okay, sebab masa bagi sampel tu it will be masa working hours kan, sebab klinik buka pukul 8 ya, paling awal, and then kita tak buka malam ya, selepas buka puasa baru buat IUI. Kita tak buat macam tu at the moment ya, sebab kekangan tertentu, so kita tak adjust masa bulan Ramadan. So unfortunately untuk IUI, suami kalau buat rawatan dia akan batal puasa, so itu adalah, that's why kita tak galakkan buat IUI semasa bulan puasa. Okay, tapi mungkin boleh bincang dengan setiap klinik. Okay, kalau diorang boleh counting waktu buat sperma, but jarang lah yang kita buat, sebab dia akan malam, waktu malam, sebab lepas buka ya, nak bagi sampel, lepas tu nak proses sampel tu kan, masa dalam sejam 2 juga ya, and then so by the time nak buat IUI tu dah pukul 9, so it's a bit too late. Begitu juga dengan rawatan IVF. So bila IVF, injection suntikan tu mungkin tak memberi masalah, tak batal puasa untuk isteri, tetapi masa hari kutip telur, OPU tu, masa tu suami kena bagi sampel. Okay,
dan masa itulah isunya dari segi hukum terbatal puasa untuk suami. Maka that's why IVF pun kita selalunya tak buat masa bulan puasa. Okay. Namun begitu, saya faham ramai juga couple yang mempunyai kekangan-kekangan tertentu yang memerlukan buat rawatan ini ketika bulan puasa. So apa yang saya galakkan ialah, contohnya kalau suami dia kerja offshore ataupun masa bulan puasa raya inilah dia akan berada bersama isteri, ya. So jadi nak buat rawatan, kalau nak tunggu dia terpaksa pergi, masa tu suami dah tak ada, so kena pergi outstation ke, things like that. Okay. In such situation macam ni, kita minta couple bincang dengan doktor, bincang dengan klinik masing-masing, tengok ada tak apa-apa yang kita boleh kita boleh perbaiki, ataupun kita boleh tengok bagaimana untuk supaya ianya tidak bercanggah dengan hukum, ya. So ada tak apa-apa yang klinik boleh beri, kautin dengan doktor sama ada bagi sampel sperm sebelum subuh ataupun malam. Okay, so itu saya leave it to. Ada juga yang bekukan sperma, ya, untuk lakukan proses rawatan IVF especially. Okay, so itu yang berlaku dalam rawatan fertility. Bagaimana pula dengan frozen embryo transfer? Okay, so frozen embryo transfer ianya boleh dilakukan, ya. Frozen embryo transfer ianya melibatkan isteri mengambil ubat untuk tebalkan dinding rahim. Okay, selalunya ubat yang kita bagi tu 3 kali sehari. So ketika bulan puasa kita akan adjust in such a way that ubat yang 3 kali sehari, ubat tengah hari tu sama ada makan masa sahur, so makan 2 biji masa sahur, dan sekali masa buka, ataupun makan sekali 1 biji masa sahur dan 2 biji masa buka. So kita adjust dari segi waktu ubat tu diambil. Okay. Begitu juga dengan ubat masuk vaginally, so pessary tu, dan kita akan minta buat lepas buka ataupun masa sahur. Okay. Sebelum subuh. So itu yang kita adjust dari segi timing ubat tu. Namun begitu, masa proses frozen embryo transfer itu ianya tidak membatalkan puasa kerana ia melibatkan masukkan speculum, ya. Dan kita tengok pangkal rahim dan kita masukkan tube ke dalam rahim, iaitu kateter untuk letak embrio. So proses tu tak membatalkan puasa, ya. Dia buat di masa waktu sedar. Okey, so itu boleh dilakukan. Ramai yang gemar juga yang buat frozen embryo transfer ketika bulan puasa kerana mereka rasa mereka dapat tak banyak outstation, ya, dari segi kerja, komitmen, lebih senang buat masa bulan puasa. So, itu semua kita minta puan dengan suami, bincang dengan doktor, ada tak bagaimana kita boleh optimumkan untuk frozen embryo transfer. Okay, so itu yang antara rawatan yang boleh kita lakukan selain pada Clomid, ya, ataupun letrozole. Ramai yang kata doktor masa bulan puasa ni rasa macam seolah-olah everything stagnant, tak ada apa-apa kemajuan dari segi rawatan fertility, tapi basically tak semestinya, ya, sebab kita take our time off, bukannya maksudnya kita tak buat apa-apa, okay? Tapi lebih kepada untuk masa kita untuk optimizekan kesihatan kita, optimizekan berat badan kita, pemakanan kita, amal ibadah kita, ya. Sambil tu masih meneruskan suplemen, ya, vitamin folic acid, vitamin D, CoQ10 kalau puan puan mengambil. Begitu juga dengan suami ambil zinc dan selenium, ya. Suplemen tu kita teruskan, it's not that kita tak buat apa-apa. Namun begitu, bagi mereka yang merokok dan vape, ya, minta mengambil masa bulan puasa ni untuk hopefully stop, kalau boleh, ya, berhenti completely rather than kurangkan saja, jangan boleh buka lepas makan terus pergi fresh air. So mengambil masa ni untuk bantu untuk mengurangkan, if not in fact berhenti merokok dan juga vape, if not mengurangkan, ya, ambil merokok, sebab kita tahu merokok dan vape ni memberi kesan kepada sperma. So ambillah kesempatan bulan puasa ni untuk improve balik gaya hidup kita, tengok apa yang kita boleh optimizekan balik, dan juga reboot kita punya kesihatan dan juga amal ibadah. So it's not something yang kita
completely tak buat apa-apa, kita tak boleh buat rawatan apa-apa, not really. Tapi sekiranya ada kemusykilan, mohon bincang dengan doktor, sebab setiap klinik mungkin ada ruang untuk mereka bantu setiap couple bagaimana untuk improve macam mana nak buat rawatan tertentu, sebab kita faham sometimes masa ini sahaja yang setengah couple boleh buat. Okay. Ada tak efek kalau kita berhenti completely dalam masa sebulan? Dari segi kesuburan, 1 bulan is not a big deal. Okay, alhamdulillah ya. Bukannya kita tak macam seolah-olah tak buat apa-apa setahun maybe, 6 bulan maybe. Okay, tapi 1 bulan is not as bad kalau kita tak terus kita tak buat IUI ataupun kita tak buat IVF, kalau ada penurunan kesuburan kita turun dengan mendadak, tidak. Saya hanya sebulan, so ianya tidak memberi ataupun menjejaskan tahap kesuburan seseorang wanita, malah ianya membantu meningkatkan rawatan kadar kesuburan tersebut bagi mereka kaum lelaki dan juga wanita, especially yang ada PCOS, yang ada isu dengan bilangan sperma. Okay, so itu yang kita dampak daripada kajian-kajian yang dibuat. Okay, ada satu kajian yang menarik yang dia buat dekat Mesir dalam 2016. Diorang buat kajian tu, diorang ambil wanita yang buat rawatan IVF masa bulan puasa, ya? Dan juga mereka yang buat yang tak puasa buat rawatan IVF. Apa yang dia dapati? Okay, 300 puasa buat IVF, 300 lagi tak puasa buat IVF. Okay, so apa yang mereka dapati, bagi yang statistik dia signifikan, dia dapati wanita yang berpuasa menjalani rawatan IVF, dia dapati that mereka kadar stres mereka kurang, ya, berbanding dengan mereka yang tak puasa. So itu yang dapat, dan dia dapati puasa itu tidak menjejaskan outcome rawatan fertility IVF tersebut. Okay, so itu yang kita nampak dari segi kajian. But kajian tu hanyalah satu kajian yang kecil, ya, sebab may not be we need more kajian yang lebih robust, lebih beramai partisipan, ya, untuk mengetahui efek puasa tu kepada rawatan IVF, outcome rawatan IVF. Okay, so itu yang adalah, yang lain tak ada banyak kajian, dia lebih terhad juga. Okay, alright. So apa yang kita nak buat next ialah kita nak tanya soalan secepat emas untuk mereka yang ingin mencuba dapatkan bioselenium ni, ya, secara percuma. Okay, so apa soalan tu, ya? Soalan tu adalah, okay, apakah kesan puasa kepada bilangan sperma? Okay, senang je. Okay, siapa yang dengar tadi, dia boleh dapat tahu ada apakah kesan puasa kepada bilangan sperma. Adakah bilangan sperma meningkat, bilangan sperma menurun, ataupun ianya tidak mempunyai apa-apa kesan. Okay, siapa yang tahu, siapa yang dengar tadi boleh jawab. Okay, so sementara tu admin saya akan jawab soalan-soalan kalau daripada hari ini live. Okay, dan juga soalan-soalan terkumpul daripada sesi minggu lepas. Okay, so apa yang soalan ni daripada Puan Izzat H. Ishak, macam mana nak bagi perempuan kurus, doktor? So macam mana nak bagi perempuan kurus? Okay, senang je, bagi dia support, bagi dia, okay, ajak dia beriadah, bersenaman bersama-sama. Okay, makan makanan yang sihat bersama-sama. Jangan ajak dia makan mamak malam-malam, makan McD malam-malam, pukul 10 tak tahu apa nak buat, tengok each other. Okay, jom panggil McD. Okay, so basically kalau untuk suami, nak bantu isteri dia turun berat badan, so dia pun kena take in charge, so dia pun kena tolong. Dia tak boleh just dia makan sedap-sedap dan isteri dia tengok aja, tak boleh. So dia kena, it takes two. Dua-dua kena bantu each other. Okay, perhatikan apa yang kita makan setiap hari. Okay, buat senaman secara pasangan, suami isteri. So jangan buat sorang-sorang, ya, sebab kadang-kadang dia punya semangat tu kurang. Okay, dan lebih kepada makan yang sihat. Senang untuk nak cakap,
sebab banyak makanan yang ada yang senang kita dapat, kebanyakannya adalah tidak sihat. Unfortunately, makanan yang sihat selalunya mahal, lebih mahal, dan juga kita kena plan nak masak apa, nak makan apa. So itu yang ramai yang kita tak terbuat, sebab masa hari Minggu je, masa tu semua nak rehat. Okay, apa yang mereka yang buat, yang diorang plan diorang punya meal ialah masa hari Minggu tu adalah diorang gunakan masa untuk plan hari Isnin makan apa, hari Selasa makan apa. So dan diorang beli makanan secara daripada hari Minggu tu untuk hari-hari tersebut, ataupun diorang dah readykan makanan tersebut. Okay, so dia kena plan awal, dia tak boleh ad hoc je hari makan apa, sebab dan kita tentu makan makanan yang tak sihat. Okay, senang nak cakap tapi susah nak buat. So but it's not impossible, sebab ramai je yang boleh buat. Okay, so seterusnya ialah Puan Hazika. Salam doktor, untuk ibu first trimester baby IVF dan gastrik sekarang, apa pendapat doktor dengan puasa next week? Okay, ya, betul, tadi saya lupa nak sentuh ya, bagi mereka yang berubah dan dah mengandung ya, especially yang first trimester, yang ada rasa mual, rasa nak muntah, rasa tak boleh nak makan ya, dan cepat lapar, sebab kita boleh makan sikit je, lepas tu kita rasa mual ataupun kita rasa dah kenyang cepat, lepas tu dalam masa setengah jam, sejam lapar balik ya, sebab kita makan sikit-sikit, kita tak boleh makan sekali harung. So macam mana bagi so basically kita kena faham dah memang ada rukhsah untuk, maksudnya ada kesenangan bagi ibu yang mengandung ya, dia boleh berbuka, dia tak perlu berpuasa sekiranya ianya menjejas kesihatan dia dan dia pun risau untuk baby. So tak ada, kalau rasa risau, rasa ataupun rasa sakit ataupun gastrik tu akan jadi lebih teruk. Okay, so I think tak perlu kita risau kat situ, kita ambil lah rukhsah itu tersebut, nanti kita bayar, kita kodok nanti lepas bersalin nanti, ataupun masa kita ada kesempatan untuk ganti semula. So dah memang ada kesenangan kat situ, so tak perlu nak risaukan kat situ lah. Okay, so itu antara yang kita boleh buat. Seterusnya ialah baby Lestio 169. Assalamualaikum doktor, nak tanya doktor, saya sakit belakang hari ke-17, kenapa tu? So sakit belakang ni ada banyak sebab, susah juga nak tahu exactly why. Okay, tapi dari segi sakit wanita, dari segi rahim, dari segi ovary, apa yang kita boleh buat ialah kita galakkan untuk check dulu. Okay, buat scan, tengok kenapa, ada tak cyst ke, ada ke fibroid yang boleh mengganggu atau menyebabkan kita sakit belakang. Okay, tapi kalau masih sakit belakang kita tak boleh nak tahu disebabkan sakit sebab wanita, dan kita kena take ke jumpa doktor tulang, ortopedik, tengok ada tak kenapa saya sakit belakang, ada tak masalah lain selain daripada rahim ataupun ovary. So ramai yang ingat kalau sakit belakang je masalah rahim terbalik, ataupun ada cyst ke, tapi tak semestinya. So apa yang boleh buat adalah untuk check dulu dengan doktor pakar dan buat scan, especially buat scan bawah, tengok ada cyst ke, ada rahim macam mana. Kalau everything is alright, most of it is not because of that. Okay, dan kita kena think about ada tak penyakit lain yang menyebabkan sakit yang sakit belakang tersebut. Okay, antara yang lain yang boleh berlaku juga adalah endometriosis. Yang ini berkait rapat dengan kita punya period. Okay, so sometimes bila kita nak period, kita rasa sakit belakang atau sakit perut kat bawah ya, sakit pelvis, dan bila period senggugut yang kuat. So itu antara simptom endometriosis, tapi kita kena think juga outside of the back, outside of the box ya, di mana ada juga penyakit-penyakit lain selain pada penyakit wanita menyebabkan sakit belakang. Okey, Puan Diana, TVS tak batal puasa ke dok? Ada banyak pendapat. Okey, so kita ambil pendapat yang tak batal sebab dia adalah satu medical procedure. Kalau kita perlu, bagi mereka yang rasanya tak nak buat transvaginal scan masa tu pun tak apa. Okey, kita cuba buat transabdominal, tapi isunya kita tak nampak ovary. So then maybe kalau macam tu, kita postpone lah, selepas bulan puasa baru kita buat rawatan seperti ambil Clomid ya, ataupun buat scan, buat ujian saringan kesuburan. But majority pendapat yang mengatakan ianya tidak batal, tapi dalam Islam memang macam tu, dia ada banyak pendapat, itulah rahmat dia. So kita akan take
ambil apa yang puan dan suami fikirkan. So kita akan hormat kat situ lah, dan kita go ahead. Kalau tak nak buat masa tu, kita buat lepas tu, ataupun kita postpone ujian saringan ataupun rawatan selepas bulan puasa. Okay. So puan Cik Amirah Amirah solat tarawih, doktor senaman juga tu, tengok berapa rakaat, kalau dan berapa you baca surah apa. Kalau you baca surah pendek 8 rakaat mungkin senaman tak cukup. Kalau buat lebih daripada tu mungkinlah, ya. So betul, ia adalah juga senaman. Cuma kita just kena berhati-hati. Sometimes bila tarawih, lepas tu kita ada more pula kan, so ada makan lagi lepas tu. So sometimes selalunya dulu saya ingat more tu looking forward untuk teh tarik kan, panas-panas tu. So itu yang kantor kat situ. So kena berhati-hati, kena fikirkan bila kita makan, bila kita last makan, ya. So untuk membuatkan puasa kita ni lebih efektif dan lebih berkesan. Okey. So seterusnya ialah Puan Farahana 23, doktor saya baru nak plan buat fertility treatment, ada option lain selain pada IUI dan IVF? Okay, so basically kita tengok kenapa seseorang wanita tu ada isu, seorang wanita dan juga suami perlu melakukan rawatan fertility dan apa yang terbaik untuk mereka. Okay, rawatan fertility termasuk selain pada IUI dan IVF, termasuklah juga Clomid dengan Letrozole adalah sejenis pil. Okay, so kita tengok rawatan apa yang sesuai dari segi macam mana kita tahu daripada ujian saringan kesuburan tu. Okay, so daripada ujian saringan kesuburan tu kita tahu rawatan mana yang terbaik. Contohnya na'udzubillah kalau ada isu dengan tube, ada isu dengan sperma, sometimes rawatan lebih ke arah IVF ataupun ICSI. Okay, kalau itulah yang perlu dilakukan, dan kita kena bagi tahu, kita kena bincang bila most likely kutip telur tu, adakah masa bulan puasa ataupun adakah jatuh masa seminggu lepas raya bila klinik dah buka. So then kalau itulah berlaku hari kutip telur tu, ianya masih boleh dilakukan, diteruskan, sebab dia masa hari kutip telur, masa itulah sperma suami dikeluarkan, maka tak ada isu dari segi puasa. Okay, tapi kalau ia perlu dilakukan jatuh pada hari ketika berpuasa, lebih baik kita tangguhkan, sebab dan ia akan basically terbatal lah puasa masa tu. So ramai yang memikirkan lebih baik kita tunggu selepas bulan puasa sebulan je. Okay, so kita buat lepas tu. Tapi katakanlah masa bulan ini sahaja yang boleh buat, ada kekosongan, ada kelapangan untuk buat, dan bincang dengan doktor, bincang dengan klinik anda dan tengok macam mana kita boleh improvise supaya rawatan tu boleh dilakukan dan ini tidak membatalkan puasa pada masa yang sama. Okay, alright. So seterusnya adalah Puan Dayah Gigabyte, doktor selepas bersama ada lendir coklat keluar, kenapa ya? Okay, so basically sekiranya ada tanda coklat ataupun berdarah selepas bersama, selalunya kita galakkan untuk puan cek dengan dengan doktor, di mana kita akan selalunya akan buat scan, kita akan buat pap smear, tengok pangkal rahim tu, ya. Kebanyakan situasi adalah disebabkan dia panggil ectropion, di mana ada membuluh darah dekat pangkal rahim tu, ya, yang menyebabkan bila bersentuhan ada pendarahan sedikit. Okey, ataupun mungkin ada pendarahan ketika bersama dari segi vagina akak faraj tersebut. Okey, namun kita nak minta cek juga pap smear, especially nak pastikan tak ada sel-sel yang tak sihat. Okey, dan juga buat scan, tengok rahim, ya, tengok pastikan tak ada polip, ya, dan juga tengok keadaan di rahim. So majoriti adalah sebab yang tidak bahaya, namun kita tak akan tahu nanti kita buat ujian saringan, pap smear, buat scan, tengok ada tak apa-apa isu yang menyebabkan pendarahan tu berlaku. Okey, seterusnya ialah Hayati Miss Yati. Salam dok, kalau baru buat IUI boleh ke puasa? Kalau baru buat IUI, untuk wanita tak ada masalah, boleh buat IUI ketika puasa, ternyata tak batal, cuma suami sahaja isunya ialah sebab dia bagi sperm, bila keluarkan sperm tu yang akan batal. Okey, so kebanyakan couple kita minta tunggu selepas bulan puasa. Okey, namun ada juga yang kalau boleh nak, kalau dia tak ada masa itulah masa bulan puasa ni yang dia boleh buat, dan mungkin kena bincang dengan klinik kalau dia orang boleh buat ujian sperma tu awal sedikit, so maksudnya sebelum subuh,
dia dah keluarkan sperm dan cepat-cepat bagi dekat klinik. Mana tahu ada klinik yang boleh buka dalam setengah kan, embryologist datang. Okay, so itu antara yang minta bincang dengan klinik puan. Okay, tapi kalaulah terbanyak sangat kompromi, sebenarnya nak bawa sperma sebelum subuh tu lebih daripada sejam baru sampai kat makmal ataupun baru makmal buka, so dan dia akan compromise sperma tersebut, dan maybe it's not a good time to do rawatan tersebut. Okay, so that's why kena bincang. Okay, so seterusnya ialah puan daripada Rising Maraf. Salam dok, lepas Hucok injection boleh lasak-lasak tak kalau ada severe PCOS? Basically lepas Hucok adalah trigger injection yang kita beri untuk mereka yang ambil Clomid contohnya ataupun buat IUI, untuk telur tu matang dan ovulasi berlaku. So basically dia tak ada isu, boleh sahaja untuk aktiviti macam biasa, lasak pun boleh, tak ada isu, sebanyak yang puan selesa, so selalu setengah orang dia boleh rasa tak selesa because nak ovulasi nak berlaku, dia boleh rasa sakit ovulasi tu. Okay, dan bila bagi Hucok lebih rasa. Okay, tapi kalau puan rasa okey, dan boleh, tak ada masalah kat situ. Okay, seterusnya Sarah Ismail, TTC tetapi period saya tak teratur. So dalam situasi ni saya nak minta puan Sarah untuk bincang dengan doktor kenapa period tu tak teratur, buat ujian saringan kesuburan termasuklah ultrasound scan, ujian hormonnya AMH, hormon FSH, LH, dan juga hormon thyroid, prolaktin, sebab dia boleh menyebabkan period tak teratur. Dan daripada situ kita tahu kenapa sebab period tak teratur, antaranya adalah macam PCOS, dan kat situlah kita akan mula rawatan yang terbaik. Okay, alright, so itu yang kita dapat dari segi soalan-soalan minggu ni. Dari minggu lepas ada juga soalan daripada ANSSFQH, normal ke lepas setahun kahwin, period setiap bulan lewat sampai 6 hingga 15 hari. Okay, ini yang biasa kita tengok juga. Kenapa berlaku ni? Antaranya adalah kebanyakan pasangan yang berumah tangga, selepas berumah tangga dia bahagia, dia ada kawan untuk makan bersama, kawan ajak makan, so selera makan dia lebih. Kadang-kadang ajak pergi jalan makan, pergi jalan sana makan, so ramai pasangan yang lepas berumah tangga dia akan tingkat berat badan dia pun meningkat, tahap kegembiraan dia itu antara tanda-tanda dia gembira, which is good. Tapi sometimes sampai bila period tu lambat ataupun tak teratur, kita takut bila berat badan meningkat, dia akan memberikan kesan kepada hormon kita yang menyebabkan kita ada PCOS contohnya yang tak terkawal. So kebanyakan ramai wanita yang kata, doktor sejak kahwin ni period saya jadi lagi tak teratur, lagi panjang. So bila kita tanya, okey, ada tak perubahan apa-apa dari segi berat badan contohnya, dan semua orang dan tahu, saya berat badan saya meningkat doktor, berapa banyak, mungkin 5 kilo, ada yang sampai 10 kilo dalam masa beberapa bulan selepas kahwin. So itu tanda bahagia, tapi bila dia dah affect your punya period, so dan kita tengok balik, mungkin kena lose a little bit of weight, okay, kena kurangkan berat badan, tapi tak semestinya lah kena macam anak dara dulu, okay. So mungkin sikit je, selalunya dalam 3 hingga 5% daripada current weight, so we are talking about maybe around 3 kilos macam tu, supaya berat badan tu kembali kepada BMI yang normal, dan period tu akan kembali lebih balik cycle yang seperti sebelum ini. Okay, seterusnya ialah Cik Nita Hashim, berapa limit umur for IUI or IVF? Basically ini ada daripada soalan this week, basically dari segi kami tak ada limit selagi ada kalau kita buat period tu teratur, result telur normal, kita tak ada apa-apa limit. Okay, cuma kita kena faham dari segi success rate tu akan berkurangan bagi mereka yang usia 40 tahun ke atas. So katakanlah kalau mereka yang usia 35 tahun ke bawah, success rate tu around 50%. Okay, maksudnya satu daripada dua yang buat IVF akan pregnant. Okay, namun success rate ataupun peratus kejayaan rawatan IVF tu berkurangan
Kalau mereka usia 40 tahun ke atas, we are talking about 5%. So A-nya tak tinggi. Okay. Namun sebelum kita buat rawatan, kita akan buat ujian saringan. Kita tengok ada tak folikel, apa level AMH dia, supaya kita tahu apakah protokol yang terbaik, dan juga dari segi berapa anticipated folikel yang akan terrespon dengan rangsangan, ya. So kita kena counsel betul-betul, dan kita kena bincang betul-betul dengan couple supaya kita punya expectation tu, couple tahu kat mana kita punya dia punya peratus kejayaan tu, supaya kita tak nak harapan menggunung tinggi, ya. So bila kita tahu, ya, peratus dia tak tinggi, okay, so as long as couple faham yang isu tu, kita boleh teruskan rawatan. Dan selagi kita boleh teruskan rawatan tu, selagi ada telur yang besar, kita boleh teruskan untuk kutip telur dan seterusnya. Namun ada setengah klinik bila usia dah meningkat, kita lebih ke arah IVF rather than IUI, sebab kita tahu IUI tu success rate dia tak setinggi IVF. So kalau kita boleh pilih antara dua ni, yang mana yang terbaik, kita akan terus ke IVF. Dan kita tak nak buang masa, sebab kita tahu masa tu amat terhad untuk wanita yang especially yang lewat 30-an ataupun awal 40-an, ya. So kita lebih ke arah IVF rather than IUI. Okay, sebab IUI tu even at the best stage pun is around 10%. Maksudnya kalau 10 couple buat, satu yang berjaya buat IUI, yang berjaya pregnant dengan rawatan IUI. So sebab kat situ yang kita, kalau couple usia wanita tu dah lewat 30-an, awal 40-an, kita tak nak buang masa kat situ dan kita terus jump ke IVF. Okay. Namun selalunya kita bincang dulu dengan couple dan tengok apa yang mereka rasa. Ada yang masih nak mencuba dengan IUI, ya, as long as kita faham situasi yang sebenar, dan that's fine. Okay, tak adalah kata IUI ni tak boleh buat, umur 40 tak boleh buat IUI langsung, umur 40 kena buat IVF sahaja. Tidak, ya, kita masih berbincang dan kita tengok kat mana yang couple rasa mereka nak buat rawatan tu, sebab at the end of the day ini adalah pilihan setiap pasangannya. Seterusnya adalah TKH AMR. Kalau sebelum ni period cycle saya 32 hari, sekarang jadi lagi singkat 29 hari. Tu normal ke dok? Ya, normal, sebab dia masih dalam lingkungan normal. Okay, so dia boleh lari dalam bagi beberapa hari, not more than 1 week usually, tu masih consider normal. Okay, Puan Jihah Lalala, apa beza IUI dan IVF? Untuk TTC prefer yang mana dulu? So basically bergantung. Okay, IUI tu kita masukkan sperma ke dalam rahim masa telur tu tengah besar, masa ovulasi nak berlaku. Tapi IVF kita ambil telur, bawa keluar, ambil sperma, kita senyawakan kat makmal. Okay, so itu perbezaan dia. Untuk IUI, persenyawaan masih berlaku dalam rahim, okay? Tapi untuk IVF, persenyawaan berlaku kat makmal. So banyak beza dia, okay? Kos pun banyak beza. Untuk TTC prefer yang mana dulu, bergantung kepada apa sebab ada kesukaran untuk mengandung. Okay? Daripada situ kita boleh tahu apa yang terbaik, dan kita bincang dengan couple, dan kat situ dan kita do the next stage, the next step. Puan IMRS underscore anak, so doktor, apakah pemakanan untuk membantu tebalkan lining rahim untuk support proses penempelan? Okay, so ramai yang tanya, doktor, perlu ke saya makan soya? Sebab soya tu banyak estrogen, dan estrogen boleh tebalkan dinding rahim. So selalunya saya kata untuk tebalkan dinding rahim, nak makan soya ni kena makan berbakul-bakul untuk mendapatkan jumlah estrogen yang tinggi dalam badan supaya sampai efek kepada rahim, ya. So makan soya memang ada estrogen, tapi bila jumlah dia teramat kurang. Okay, so kita basically apa yang kita buat masa ni adalah bagi ubat hormon di dalam bentuk pil. Selalunya nama ubat tu Proganova, ya. Dia adalah sejenis estrogen, dan kita tengok dari segi dos. Selalunya kita akan start dengan 2 mg dulu, ya, 3 kali sehari. Kalau dinding rahim tak tebal, kita akan naikkan kepada 4 mg, ya, 3 kali sehari. So itu yang kita buat, ya. Dari segi pemakanan, tak banyak makanan yang ada banyak dos hormon estrogen. Okay, kalau ada pun tak cukup, untuk bergantung kepada pemakanan sahaja untuk tebalkan dinding rahim. Okay, Ladies Beauty, kalau nak buat IVF lepas raya, still kena consult lagi ke dengan dok, atau boleh pilih terus
pilih date IVF lepas datang period hari kedua. Sebab dah check ujian darah, sedih dengan result. Kalaulah dari segi macam ni, ya, kita galakkan puan untuk bincang dengan doktor dulu. Kalau boleh, sebelum kita buat rawatan tu, kita dah tahu bila kena datang. Kalau dah lama tak datang klinik, ya, dah berbulan-bulan, maybe yang terbaik adalah jumpa balik doktor, buat scan, pastikan tak ada cyst, tak ada apa-apa isu, dan kita plan lebih khusus, kita plan dengan lebih teliti bila nak kena datang, rather dan tiba-tiba datang hari kedua nak buat rawatan IVF dan sekali tu ada isu, tengok ada cyst ke, ya, ada apa-apa yang kita ternampak dan kita boleh detect earlier sebelum tu. Tapi kalau baru jumpa doktor bulan lepas dan tak perlu, just contact, dan doktor pun dah tahu puan akan buat IVF bulan ini ataupun lepas raya nanti, dan maka terus datang telefon hari pertama dan datang hari kedua ke ketiga untuk buat scan dan start IVF masa tu. Alright. Dan seterusnya, Enhana Adenan Dok nak tanya, boleh ke masa kita tengah buat rawatan IVF at the same time kita buat rawatan secara tradisional atau rawatan Islam? So bergantung jenis rawatan tradisional dan rawatan Islam tersebut. Kebanyakan rawatan, especially rawatan Islam, selalunya dia melibatkan baca doa, ya, amalan-amalan tertentu, ya, selalunya itu dia tak mengganggu dengan hormon yang kita bagi. Namun kalau amalan tradisional yang kita takut, kalau ada minum akar kayu ke contohnya, ya, ataupun ambil suplemen yang ada herbal, so walaupun dia natural, tapi natural pun ada juga hormon estrogen, ya. So sebenarnya kita tak galakkan. Even sometimes kalau buat acupuncture, boleh buat acupuncture, tapi kalau dia ada melibatkan minum herbal drink contohnya, kita kata kalau boleh elakkan, sebab kita tak tahu efek dia dengan ubat yang kita bagi. Walaupun dia natural, ya, daripada pokok, tapi ada juga estrogen, ada juga steroid hormon daripada pokok-pokok. So that's why kita takut nanti hormon dengan hormon berlaga, so kita tak tahu sama ada telur tu terangsang ke tidak, kita takut suboptimal rangsangan, dan kat situlah yang kita khawatir. Seterusnya ialah Puan Shimano, doktor, macam mana kita nak tahu ada telur kita matang ke tak? Dan kalau telur tak matang, dia akan mengganggu kita punya cycle menstruasi. So macam mana kita nak tahu? Katakanlah kita kita tak buat rawatan langsung ataupun tak buat scan, tapi kalau period kita regular, maka kita tahu most likely ada ovulasi berlaku, ada telur yang matang, ada telur tu dilepaskan. So sebab setiap bulan you dapat period, sebab kita tahu selepas ovulasi 2 minggu selepas tu you akan dapat period, kalau tak mengandung. Tapi isunya ialah kalau kita punya period tu tak menentu, yang kat situ ada risiko di mana telur tu tak matang, maka tak ada ovulasi. Bila tak ada ovulasi, tak ada period yang datang. So sometimes ada orang tu tak period langsung dalam 3 bulan, ada yang setahun tak period langsung. So maksudnya telur dia tak matang. Kebanyakan situasi adalah sebab PCOS, namun kita minta couple untuk pergi check, untuk wanita pergi check dengan doktor, tak semestinya PCOS, sebab kita ada juga keadaan-keadaan yang lain seperti hormon prolaktin yang tinggi ataupun hormon thyroid yang menyebabkan period tu tak menentu. So minta check, sebab kalau untuk wanita yang kita haid dia normal, dia kena dapat period tu setiap bulan. Kita kena faham period kita tu adalah tanda kesuburan kita, ya. So kita punya thermometer. So kalau tak datang bulan tu dan something is not right, so kena check kenapa. Ada yang setahun, ada 6 bulan tak ada period, so that is not normal. Dan kita kena kawal je. Alright, so seterusnya ialah Nur HSM 360, doktor, kalau kita baru tahu kita pregnant, boleh ke puasa nanti, ya? Will affect tak very early pregnancy? Basically baby ni dia macam baby dalam perut kita, dia dapat keutamaan, ya. So dia macam orang kata parasite, tapi tu macam lah bit harsh lah pula. So dia akan ambil apa yang dia perlu, dia dapat dulu. Kita mak tak dapat pun tak boleh dapat dulu. So selalunya kalau kita puasa, kita makan makanan yang sihat masa sahur, masa buka, insya-Allah baby masih boleh membesar dengan sebaiknya.
Sebab dia dapat dulu. Okay? Cuma kita lah mungkin rasa penat, rasa tak larat. Okay? Kadang-kadang kita ada gastrik yang teruk, ataupun kita akan mual, kita akan muntah dengan teruk. So kalau itu berlaku, maybe kita boleh ambil rukhsah untuk buka puasa ataupun tak berpuasa sebab kita mengandung, sebab kita risau dengan kesihatan kita. So tapi ialah adalah impactnya dari segi kita kenalah ganti puasa nanti ya. So tak ada isu kalaulah ibu sihat masa awal kandungan, bulan puasa, boleh puasa, tak ada masalah, dan that's fine. Okay, boleh puasa. Tapi kalau dia muntah yang teruk, ya, tak larat, ya, so dan tak apa, boleh buka sebab memang ada kesenangan ataupun dia panggil rukhsah lah, ya, dari kat situ. So tak ada isu. Okay. Seterusnya ialah Puan Nurul Fatihah Muhammad Nur. Assalamualaikum doktor, nak tanya kenapa rahim tak kuat, ya. Okay, apa maksud? Basically ramai orang kata rahim tak kuat, tapi itu adalah macam general term yang digunakan untuk keguguran, ya, ataupun dari segi bila kita dah mengandung second trimester, tiba-tiba suddenly air ketuban turun, ya. So dia adalah broad term, ya, yang kita tak tahu exactly what does that mean. Okay, so dia ada banyak faktor. Okay, kalaulah dari segi dia panggil pangkal rahim tu tak kuat, contohnya dia panggil sebagai incompetence, yang tu kena dapatkan rawatan dengan doktor, mungkin kena jahit dekat pangkal rahim tu. Tapi kalau general term, selalunya rahim tak kuat tu sebab dia ada spotting, dia ada bleeding masa awal kandungan, ya. So itu tak semestinya disebabkan oleh rahim tu tak kuat per se, sebab rahim selalunya tu adalah rahim tu kebanyakannya adalah normal, ya, tak ada masalah dari segi nak, memang tugas dia pun untuk mengandung, kan. So dia tak, bukannya rahim tu sendiri ada masalah. So kena check dulu dengan doktor apa maksudnya rahim tu tak kuat. Adakah disebabkan ada bleeding masa awal kandungan, ya, yang tidak semestinya menyebabkan keguguran. Okay? Kalau kita bleeding masa kita mengandung, tak semestinya dia maksudnya kita gugur. Tidak. Ramai juga wanita yang na'udzubillah yang gugur tanpa apa-apa simptom, ya. So itu boleh berlaku. So kena check dengan doktor, kena faham apa maksud rahim tak kuat kat situ. Okay, sebab terlampau broad, susah saya nak pinpoint apa isunya. Okay. Aliyah, doktor ada suggestion tak untuk suplemen regularkan period cycle? So basically kena check kenapa period tak regular. Tak semestinya suplemen, kena ambil suplemen, ya. Ramai kalaulah period tu tak regular sebab PCOS, berat badan memainkan peranan yang lebih penting daripada semua jenis suplemen. Okay, so kena check kenapa tak regular. Adakah sebab thyroid dan kena rawat thyroid, adakah sebab prolaktin dan kena rawat prolaktin tersebut, ya. Sebab ramai orang kita, doktor nak suplemen untuk bagi saya lebih subur, macam tu. Dia tak ada macam tu. Suplemen yang kita galakkan folic acid dengan vitamin D tu lebih kepada untuk bayi, bukan untuk kesuburan per se, ya. So itu yang kita nampak dari segi tu. Sebab ramai masyarakat yang suka ambil suplemen, tapi dari segi perkara yang lebih penting untuk check kenapa period tu tak datang, kenapa period tu irregular, yang itu yang lebih yang kita kena check dulu sebelum kita ambil apa-apa jenis suplemen, ya. Sebab kadang-kadang suplemen hanyalah suplemen, dia bukan ubat. Okay? Dia bukannya untuk merawat, dia hanya untuk enrichkan, adalah suplemen. Okay? Seterusnya ialah Puan TKHAMR, doktor, biasanya apa sebab IUI gagal? Okay? So basically itu yang isunya dengan IUI ni ialah apa yang kita buat adalah kita hantar sperma yang kita dah proses, okay, ke dalam rahim masa telur tu besar, masa ovulasi kita suspect nak berlaku tak lama lagi. Okay, isu dia dengan IUI, bila kita hantar, kita tak tahu sama ada sperma tu actually berjumpa tak dengan telur tu, bersenyawa tak, membahagi ke tidak, ya. Sama ada embrio yang membahagi tu membahagi dengan betul dan bergerak tak ke arah dinding rahim, menempel ke tidak. So banyak step yang kita tak tahu. Kita hanya hantar sperma masa telur tu besar dan ovulasi akan berlaku tak lama lagi. Okay? Sama ada mereka actually berjumpa ataupun tidak, bersenyawa ataupun tidak, kita tak tahu.
So itu sebabnya isunya dengan IUI. Okay, sebab itulah IUI tu dia punya chances untuk berjaya mengandung tak tinggi. It's around like 1 in 10. Maksudnya kalau 10 couple buat IUI, kita tahu statistik tu tak akan pergi lari. Satu je yang akan mengandung daripada IUI, yang 10 yang pasangan yang buat tu. So setiap pasangan yang buat IUI kena faham akan peratus kejayaan rawatan IUI tu, supaya kita tak letak expectation kita at the right level, so that katakanlah na'udzubillah negatif, kita cepat balik, terkayuh balik, kita get up balik, kita pick up balik, keep it up, okay, dan teruskan rawatan lagi, sebab ramai yang buat IUI, selepas IUI tak berjaya, ramai yang take a long time untuk come back. So bila take a long time, sometimes more than 1 year, more than 2 years, so dan kat situ faktor kesuburan lebih terkesan, so sebab impact daripada rawatan IUI yang tidak berjaya tu, dia memberi kesan yang negatif, yang teramat, dan dia memerlukan kekuatan untuk kembali balik. Okay, as long as couple faham IUI tu dia punya chance around 10%. Okay, so 1 daripada 10 yang berjaya mengandung. Kalau itu kita faham, so kebanyakan yang faham, diorang akan keep it up. Okay, the next 2 months datang balik buat rawatan, sama ada nak buat IUI semula ataupun nak terus ke arah IVF. Itu bergantung kepada apa yang couple rasa, apa sebab dia kesukaran mengandung. Dan kita tengok juga bacaan sperma sebelum dan selepas wash, proses sperma tu. Sebab kalau masih suboptimal selepas post wash, then maybe yang terbaik adalah terus ke arah ICSI rather than buat another IUI. Okay, so itu yang kena bincang dengan dok, supaya kita tahu arah mana rawatan yang kita akan lakukan. Okay, alright. Okay, seterusnya ialah Puan Liana Johari. Assalamualaikum dok, apa rawatan yang sesuai kalau kita ada masalah dinding rahim yang tebal? Apa faktor sebab dia jadi tebal? Okay, so selalunya tebal ni, dinding rahim tebal adalah disebabkan contohnya ada polip, ataupun ada dinding rahim yang sel-sel yang tak sihat seperti hyperplasia. So kalau dinding rahim tebal, selalunya kalau itu first time doktor jumpa, doktor akan bagi ubat untuk cuba rebootkan balik, dapatkan period, and then kita scan selepas tu. Kalau masih tebal, selalunya kita akan ambil sampel daripada dinding rahim. Kita akan buat hysteroskopi, kita masukkan kamera ke dalam dinding rahim, ke dalam rahim, tengok ada polip ke, menyampakkan tebal, dan kita ambil sampel dinding rahim, adakah disebabkan sel yang tak sihat seperti hyperplasia. Okay, so itu yang kita akan buat untuk investigate, supaya kita tahu apa rawatan yang terbaik. Kalau polip tak ada isu, tapi kalau hyperplasia, kita kena basically rawat dia dengan hormon progesteron untuk 3 hingga 6 bulan bergantung, dan kita ambil sampel dinding rahim tu, tengok dah kembali asal, kembali normal ataupun tidak. Okey, so itu yang berlaku. Selalunya dinding rahim tebal, selalunya doktor boleh kaitkan dengan wanita yang ada PCOS contohnya, sebab hormon estrogen yang tinggi, so itu yang boleh berlaku. Kalau ada polip, kita boleh buang polip tu dengan ketika rawatan hysteroskopi. Okey, alright. Okay, seterusnya ialah Puan Ira Ayah. Lepas gugur akan period normal bila ya dok? Okay, so bergantung kepada setiap wanita. Setengah wanita dia back to normal just like before. Bila dah gugur, dah ada darah nifas, lepas gugur dah berhenti, and then next month tu kembali seperti asal. Tapi ada setengah wanita dia makan masa. Ada yang period dia tak teratur, makin lambat, mungkin cepat, so minta pantau. Tapi kalau period masih tak teratur ataupun tak datang, minta check dengan doktor untuk buat scan, untuk buat ujian hormon, pastikan yang tisu keguguran tu dah completely dah keluar, sebab kadang-kadang masih ada lagi, so kadang-kadang pendarahan terpanjang ataupun tak dapat period. So itu yang minta bincang dengan doktor, buat ujian scan, tengok ada tak dinding rahim nipis tak, macam mana keadaan ovary, folikel tersebut. Okay, alright. So satu lagi soalan, perhaps soalan terakhir. Syainah Fisa, dok, kafein memainkan peranan untuk TTC atau kesuburan tak? Ya, ada data menunjukkan kafein boleh memberi kesan kepada kesuburan
Namun kalaulah puan ataupun siapa-siapa macam saya suka minum kopi, pagi-pagi kena minum kopi, maybe kita kena limitkan minum kopi tu dalam 1 cawan sehari. Not more than 3 cawan definitely, tapi kalau boleh limitkan, boleh kurangkan, boleh stop, that will be the best. Okay. Tapi sebab kita tahu TTC journey ni is not like macam kadang-kadang pendek, kadang-kadang panjang, so untuk kita nak bertahan tu, so sometimes we need a cup of coffee, so it won't hurt kalau ambil minum 1 cawan sehari. Okay. Dan kalau kita boleh kurangkan lah, kalau boleh stop, that will be the best. Okay. Alright, so kita dah sampai pada waktunya. Okay. So saya nak umumkan pemenangnya ialah Ana Mardia, di mana sperma tu akan bertambah. So dia jawab first, okay. Dan second, nombor 2, pemenang kedua adalah Diana, DYDANA_ sperm meningkat, So minggu ni kita ada 2 pemenang sebab admin kata kita boleh bagi 2 kotak kepada 2 pemenang. So tahniah saya ucapkan kepada pemenang, minta kedua-duanya Ana Mardia dan juga Diana untuk PM tepi nama dan juga kontak untuk kita kontak, alamat untuk kita hantar post Bioselenium. InsyaAllah admin akan post sebelum bulan puasa. Okay. So kalau ambil Bioselenium ni, make sure minum air yang banyak sebab ramai juga yang kata dehydrated a bit. Okay. So Bioselenium adalah untuk suami tahu, bukan untuk isteri. Okay. So itu daripada untuk sperm. Okay. So sekian saja perkongsian saya pada malam ini. Kita akan jumpa selepas raya. Okay. Selamat berpuasa, menjalankan amal ibadah, selamat hari raya in advance. Okay. So kalau ada apa-apa boleh DM, boleh WhatsApp saya insyaAllah kat link bio. Dan sehingga kita bertemu lagi selepas raya dalam sesi IG live yang akan datang. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.